Dari sudut pandangan Leo Strauss, sentiasa ada konflik antara falsafah dan masyarakat, sentiasa ada konflik antara ahli falsafah dan masyarakat, dan akibat pahit konflik ini tidak dilihat oleh ahli falsafah dalam kematian Sokrates. Atas sebab ini, ahli falsafah sejak Plato sebenarnya memilih untuk menyembunyikan pandangan mereka untuk mengelakkan konflik dengan masyarakat ini. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, kita akan bercakap tentang persamaan falsafah Islam pada zaman moden. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Mehmet Cunit Kaya. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Awak okey juga? Terima kasih banyak-banyak. Pada pendapat anda, apakah persepsi terhadap pemikiran falsafah Islam pada zaman moden ini? Ya, sekarang kita perlu mengaitkan permulaan akademik pengajian falsafah Islam dengan orientalisme. Ia diteruskan dengan baik sebagai tradisi hidup dalam dunia Islam. Falsafah mempunyai tempat yang penting sebagai sebahagian daripada pemikiran Islam. Tetapi melihatnya dari luar, membaca dan menilainya sebagai objek akademik, kononnya bermula dengan orientalisme. Secara kasar, kita boleh mengatakan bahawa ia bermula pada pertengahan abad ke-19. Oleh itu, kita mesti menyatakan bahawa terdapat minat yang mendalam terhadap apa yang kita panggil falsafah Islam sejak zaman awal orientalisme. Kenapa? Oleh kerana falsafah Islam merupakan kawasan yang mudah ditembusi oleh orientalis, memandangkan falsafah Islam dibina di atas warisan yang diturunkan kepada dunia Islam dari zaman purba, pengumpulan falsafah Plato, Aristotle, zaman Helenistik dan zaman antik akhir adalah satu kawasan yang ditekankan dan diusahakan oleh Eropah sejak zaman Renaissance, memandangkan ia merupakan warisan falsafah amat mudah bagi mereka untuk membuat hubungan, iaitu untuk mewujudkan hubungan antara teori Aristotle dengan teori Ibn Sina dan Farabi. Oleh itu, kita tahu bahawa orientalis mempunyai minat khusus dalam aktiviti falsafah dalam dunia Islam sejak zaman awal. Motif di sebalik gerakan penterjemahan ini, bagaimana ia diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, dan konsep mana yang ditafsirkan dan bagaimana ia ditafsirkan telah menjadi subjek penting dalam kajian filologi. Atas sebab ini, kita boleh mengatakan bahawa andaian dan pendekatan asas dalam pandangan orientalisme terhadap dunia timur dan khususnya dunia Islam telah memberi kesan yang ketara terhadap pandangannya terhadap falsafah Islam sejak pengajian falsafah Islam bermula dengan orientalisme pada peringkat awal, peringkat akademik. Sebagai contoh, dalam konteks ini, jika kita menghuraikan pandangan orientalisme terhadap timur secara kasar, ia menggambarkan dunia di mana tidak ada rasionalitas, sains atau falsafah di dunia timur, di mana dunia timur menjalani kehidupan berpaling ke arah akhirat, di mana lebih banyak tradisi dan perspektif mistik menguasai. Beginilah rupa timur dan dunia Islam dalam fikiran mereka. Malah kadang-kadang kita masih melihat bahawa ia difikirkan seperti ini. Kami masih melihat kesan ini. Ia bukan sesuatu yang telah hilang. Dalam erti kata lain, pemikiran tentang dunia Islam dan Timur, di mana suasana dalam kisah 1001 Malam betul-betul mencerminkan realiti yang masih boleh dilihat. Kini, perspektif ke arah Timur dan dunia Islam ini juga terzahir dalam pembacaan falsafah Islam oleh kaum orientalis. Sebagai contoh, kita tahu bahawa terdapat perspektif dan pendekatan yang mentafsirkan falsafah Islam sebagai falsafah yang sangat mistik pada zaman awal. Seorang orientalis bernama Mehren yang menerbitkan beberapa teks Ibn Sina pada akhir 1800-an mengumpulkan semua teks ini dan menamakannya Risalah Mistik Ibn Sina. Walau bagaimanapun, ini bukan mistik pada dasarnya, tetapi dia dapati apa yang dia mahu lihat kerana itulah yang dia mahu lihat dan dia boleh mentakrifkannya dengan cara itu. Begitu juga kita melihat bahawa
mereka cuba menyesuaikan falsafah Islam dengan persepsi zaman pertengahan mereka sendiri. Seperti yang kami tekankan dalam perbualan kami sebelum ini, aktiviti falsafah pada zaman pertengahan Latin hanya menyesuaikan falsafah Islam dengan konflik antara agama dan falsafah. Atau kita boleh mengatakan bahawa orientalis mencari sesuatu yang serupa di Eropah dan di dunia Islam kerana mereka memberi tumpuan kepada konflik antara akal dan agama. Bahagian penting dalam kajian falsafah Islam telah memberi tumpuan kepada konflik antara agama dan falsafah, konflik antara wahyu dan akal dari perspektif orientalis. Kritikan Ghazali terhadap ahli falsafah, jawapan Ibn Rushd terhadap ini, persepsi ahli falsafah terhadap agama, mereka menganggap bahawa ini adalah isu-isu yang sangat penting dalam falsafah Islam kerana mereka menyangka bahawa tidak mungkin ada jenis falsafah lain pada zaman pertengahan. Mereka cenderung untuk mempelajari falsafah Islam dengan hanya menumpukan kepada subjek-subjek tersebut. Ini boleh dilihat sebagai versi lain dari perspektif orientalis yang lain. Sudah tentu, kita juga menemui perspektif yang melihat falsafah Islam hanya sebagai pengantara ilmu yang datang dari Yunani kuno dan kemudiannya dipindahkan ke Eropah melalui terjemahan ke dalam bahasa Latin dari akhir abad ke-10. Jadi dari sudut ini, falsafah Islam tidak mempunyai nilai dalam dirinya. Ia tidak mempunyai nilai intrinsik. Ia dilihat sebagai alat. Sebuah kenderaan, sebuah jambatan. Mereka mengambil warisan Yunani kuno, menerjemahkannya dan memeliharanya, boleh dikatakan. Kemudian mereka menghantarnya ke Eropah kepada pemilik asalnya. Adalah mungkin untuk melihat dalam teks orientalis bahawa peranan sedemikian diberikan dalam falsafah Islam sedemikian. Selain itu, sesuatu yang dapat kita lihat selari dengan sudut pandangan ini atau sebagai kesinambungan daripadanya ialah falsafah Islam berakhir dengan Ibn Rushd. Pada akhir abad ke-12, Ibn Rushd meninggal dunia pada tahun 1198. Kita boleh mengatakan bahawa selepas tarikh ini, penghakiman bahawa tidak ada aktiviti intelektual, falsafah atau saintifik di dunia Islam sekali lagi muncul dalam kajian orientalis yang sebenarnya berkaitan dengan perkara jambatan. Dengan kata lain, ia telah dipindahkan kepada pemilik asalnya dan tokoh terpenting dalam pemindahan ini ialah Ibn Rushd. Terjemahan teks Ibn Rushd membuka pintu yang sangat penting kepada skolastik Latin. Maka, apa yang boleh diambil dari falsafah Islam kini diambil untuk mereka dari keumuman Islam. Selepas itu, ia tidak lagi penting bagi mereka. Mereka meneruskan aktiviti falsafah berdasarkan apa yang mereka ambil daripada Ibn Rushd, Ibn Sina dan Farabi. Oleh itu, ia tidak mengandungi sebarang nilai untuk mereka selepas abad ke-13. Ia tidak mempunyai nilai. Oleh itu, kita menemui penghakiman seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, tidak ada aktiviti falsafah yang merupakan perkara yang sangat biasa dalam dunia Islam pada zaman moden. Ya, sesuatu yang masih diperkatakan ialah sebenarnya apabila kita melihatnya pada zaman moden, tonggak terakhir falsafah Islam telah disampaikan bersama Ibn Rushd dan tugas itu selesai. Falsafah Islam berakhir pada abad ke-13. Ada pandangan bahawa ia sudah berakhir, pandangan yang masih kekal. Ya, ini adalah topik perbincangan yang serius. Seperti yang saya katakan, ini datang dari bacaan orientalis, juga dari perspektif orientalis tempatan. Ia menjadi lebih berakar dan lebih dalam. Ia menjadi semakin sukar untuk mengesahkan perkara ini. Ia menjadi agak kasar, sedikit tentang kritikan Ghazali terhadap ahli falsafah dan hakikat bahawa Ibn Rushd tidak mempunyai pengikut dalam dunia Islam. Kerana semua ini, tidak ada lagi aktiviti falsafah dalam dunia Islam. Sekarang, sudah tentu ini adalah isu penting. Ia merupakan salah satu isu penting dalam penyelidikan falsafah Islam sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kerana walaupun Ibn Rushd bukan batu ujian, kita harus mengatakan bahawa terdapat perubahan dalam sifat falsafah dalam 200 tahun selepas Ibn Sina. Maka Ibn Sina wafat pada tahun 1037. Kita tahu bahawa tradisinya bermula sejak tahun 1200-an. Kita boleh mengatakan bahawa ia bermula pada akhir 1200-an. Tetapi semakin banyak, dia melihat bahawa kumpulan ahli falsafah yang kita boleh kenal pasti sebagai kumpulan yang berasingan sebelum Avicenna dalam tradisi yang meluas ke Avicenna, beransur-ansur hilang selepas 1200-an dan 1300-an. Dengan kata lain, mereka kehilangan keupayaan untuk menjadi kumpulan bebas. Adakah ini bermakna ketiadaan falsafah? Mungkin anda boleh mentafsirnya seperti itu, tetapi kebenaran perkara itu nampaknya tidak begitu. Aktiviti falsafah mula banyak terlibat dalam teologi dan tasawuf.
Kumpulan ini yang sebelum ini mewakili kedudukan yang berbeza ingin menggunakan kelebihan istilah dan masalah yang disediakan oleh falsafah untuk kelebihan mereka, terutama selepas Ibn Sina. Dalam erti kata lain, sistem falsafah Ibn Sina adalah sistem falsafah yang kuat dan merangkumi sehingga tidak mungkin untuk membuat teologi atau membina asas teori bagi tasawuf dengan mengabaikannya. Kita boleh meletakkan Ibn Sina di tempat seperti Kant dalam falsafah barat. Anda perlu menerimanya entah bagaimana. Avicenna menghasilkan konsep yang sangat berkuasa. Dia mencadangkan penyelesaian yang sangat serius kepada masalah. Dalam hal ini, kumpulan ahli falsafah mungkin kelihatan kehilangan kemerdekaan mereka, tetapi pengumpulan falsafah yang dihasilkan dalam dunia Islam masuk ke dalam kalam dan tasawuf dan juga fiqh prosedur dan perbincangan bahasa dengan begitu kuat sehingga ia menjadi sukar untuk membezakan antara satu sama lain. Spesies baru muncul. Teks kalam tidak seperti teks kalam lama. Teks sufi tidak seperti teks sufi lama. Beberapa orang menyebut zaman berikut seperti teologi falsafah, tasawuf falsafah kerana kemunculan Ibn Arabi yang berbeza dengan teks sufi klasik awal dan kemudian zaman yang berbeza dengan pengikutnya. Ini hanya menamakan dan menganggap, lagipun ia adalah perkara yang kita buat dari perspektif hari ini. Oleh itu, bagaimana untuk mendefinisikan situasi baru ini adalah masalah penting bagi mereka yang mempelajari falsafah Islam atau lebih umum, pemikiran Islam. Kita boleh katakan tiada falsafah di sini seperti dahulu. Seperti dahulu, aktiviti falsafah yang muncul daripada gerakan terjemahan dan berterusan selama beberapa abad tidak diteruskan dengan watak yang sama. Falsafah bukanlah falsafah lama kerana ia bermula dengan gerakan penterjemahan sebelum Ibn Sina dan dilanjutkan kepada Ibn Sina dan 1 atau 2 abad selepas itu. Teologi dan tasawuf bukan lagi teologi dan tasawuf lama. Aloi yang berbeza muncul, boleh dikatakan. Sebenarnya, zaman kemunculan aloi ini adalah zaman munculnya empayar-empayar besar dalam dunia Islam. Dengan kata lain, orang Seljuk, Uthmaniyah yang datang selepas mereka, Mamluk di Mesir, kemudian bergabung dengan Uthmaniyah, Safawi lebih ke timur, Mughal lebih ke timur di India. Malah, kita melihat bahawa dunia berubah dan berkembang dan dengan kesaling hubungan itu, struktur pemikiran menjadi satu penyatuan. Ya, ini mungkin sebahagiannya berkaitan dengan kemunculan struktur empayar ini kerana ia adalah situasi yang sama. Ia juga muncul selepas penaklukan Alexander pada zaman Helenistik. Dalam erti kata lain, walaupun terdapat sekolah falsafah yang berbeza seperti Plato dan Aristotle, terdapat nama yang cuba menyatukan mereka yang kita panggil Neoplatonism, tetapi adalah Platonism dalam diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka adalah ungkapan yang berbeza dari satu kebenaran. Kami melihat bahawa mereka cuba menggabungkan sikap falsafah, sekolah dan sekolah ini. Mungkin berkaitan dengan struktur politik dan sosial yang baru, tetapi di sinilah kita biasanya memanggil tempoh selepas abad ke-13, tempoh kontraktor, tempoh kemudian, tempoh lewat dalam kajian ini. Ia sebenarnya sepadan dengan struktur yang menentukan kehidupan intelektual di seluruh dunia Islam sehingga zaman modernisasi, iaitu sehingga tahun 1800-an, katakanlah sehingga pertengahan 1700-an. Apa yang kita akan panggil ini dan bagaimana kita akan menilai, ia adalah salah satu keasyikan yang paling penting bagi mereka yang mempelajari falsafah Islam hari ini. Sebab mengapa ini begitu penting di sini adalah sebahagiannya berkaitan dengan fakta bahawa kita tidak mengetahui tempoh ini. Inilah sebab mengapa kami fokus di sini. Jika kita memulakan pengajian falsafah Islam dengan orientalisme, ia mempunyai sejarah akademik lebih kurang 150-200 tahun. Sejarah akademik ini secara umumnya tertumpu pada zaman antara Al-Kindi dan Ibn Husn. Dan seperti yang saya katakan, terdapat beberapa halangan psikologi selepas itu, dah habis, tak ada apa-apa lagi. Apa pun yang ada, halangan psikologi dalam bentuk teologi atau tasawuf sangat kuat. Halangan itu perlahan-lahan dipecahkan. Memandangkan halangan ini dipecahkan, kami melihat bahawa kami sebenarnya kekurangan data yang membolehkan kami menyatakan sama ada terdapat sesuatu di sini atau tidak. Kita perlu mengenal pasti data terlebih dahulu.
Ya, kita bercakap tentang transaksi yang sangat besar, malah kita bercakap tentang korpus yang besar. Terdapat keperluan untuk aktiviti penemuan korpus yang besar. Mungkin ini perlu ditemui, diterbitkan, dinilai dan naratif besar harus dibina berdasarkan siapa yang memberi dan membeli apa daripada siapa dan apa jenis perkara yang keluar. Ini mungkin merupakan hasil yang akan kita hadapi dalam tempoh yang akan datang. Mungkin ini akan dilakukan dan dibentangkan kepada kita di barat dan tempoh berikutnya akan menjadi definisi untuk kita juga. Ia sudah pun dilakukan. Dalam erti kata lain, permulaan kerja pada tempoh kontraktor adalah proses yang telah pun bermula di barat, di Amerika, selari dengan di sini. Mereka juga kerana mereka sedang mencari saluran baharu dan bidang penyelidikan selain daripada terperangkap dalam tempoh klasik. Satu daripada bidang penyelidikan ini ialah Uthmaniyah, satu lagi ialah Iran dan satu lagi ialah zaman Mughal. Semasa anda pergi ke sana, terdapat kepekatan dan orientasi penyelidik yang berbeza. Jadi, adakah gaya bacaan lain selain orientalisme pada zaman moden? Bagaimana kita harus melihatnya? Mungkin kita boleh bercakap tentang satu atau dua gaya membaca. Dia adalah nama penting, terutamanya dalam karya Henry Corbin tentang sihir, selari dengan pandangan orientalisme tentang dunia timur sebagai mistik. Ia adalah nama penemu yang dia berikan kepada sihir pada zaman moden. Ia adalah nama yang memperkenalkannya kepada dunia moden. Kita boleh katakan disebabkan orientasi beliau, wujudnya orientasi dan perspektif membaca falsafah Islam melalui Iluminisme, melalui falsafah yang beliau berikan kepada sihir. Henry Corbin melakukan tugas penting dalam mendedahkan falsafah Suhrawardi, tetapi dia juga ingin memperluaskan falsafah Suhrawardi kepada semua falsafah Islam. Falsafah Suhrawardi adalah berdasarkan falsafah Avicenna, tetapi Suhrawardi adalah seorang ahli falsafah yang berpendapat bahawa ia sedikit tidak mencukupi. Dia berpendapat bahawa Ibn Sina sangat rasionalis, dia berpendapat bahawa dia sangat Aristotelian. Dia mahu memberikannya keadaan baru, bentuk baru dengan meniupkan semangat sufi yang lebih platonik dan mistik. Ini adalah bagaimana gerakan yang kita panggil Illuminationism muncul. Dia menulis karya bernama Hikmatul Ishraq. Kita boleh mengatakan bahawa falsafah pencerahan bermaksud pencerahan di sini ialah pencerahan rohani. Henry Corbin benar-benar mengagumi Suhrawardi dan pengaruh Suhrawardi terhadap Suhrawardi membawanya kembali ke falsafah Iran, Mullah Sadra, dan dia ingin menyamaratakan pandangan yang dilihatnya di sana yang merupakan sejenis gabungan tasawuf dan falsafah kepada seluruh Islam. Falsafah. Jadi, ini bertukar menjadi perspektif yang sedikit herod. Ia boleh dibaca seolah-olah keseluruhan falsafah Islam adalah falsafah yang berorientasikan mistik sedemikian. Perspektif lain datang dari ahli falsafah politik terkenal Leo Strauss. Leo Strauss ialah seorang ahli falsafah politik penting yang hidup pada zaman moden. Beliau adalah nama penting yang terkenal dengan kritikannya terhadap modernisme dan liberalisme. Dia seorang Yahudi dan kajiannya tentang Spinoza membawanya ke Maimonides. Maimonides, ahli falsafah Yahudi penting yang mempengaruhi Spinoza, ahli falsafah yang dikenali dalam budaya kita sebagai Maimonides. Pembacaannya tentang Maimonides juga membawanya ke Farabi kerana Maimonides sangat memuji Farabi dalam karyanya. Ke mana semua ini membawa? Ia datang kepada sesuatu seperti ini. Dari perspektif Leo Strauss, sentiasa ada konflik antara falsafah dan masyarakat. Selalu ada konflik antara ahli falsafah dan masyarakat, dan ahli falsafah melihat akibat pahit konflik ini dalam kematian Sokrates. Atas sebab ini, ahli falsafah sejak Plato sebenarnya telah memilih untuk menyembunyikan pandangan mereka untuk mengelakkan konflik dengan masyarakat ini. Perspektif yang sangat menarik, Tuan. Malah, apabila kita melihat dari sudut hari ini, kita melihat bahawa pemikir hari ini juga mengehadkan diri mereka sedikit. Ya, ada penapisan kendiri menurutnya dan mereka telah menyatakan pandangan utama mereka terhadap penapisan diri ini dalam falsafah politik mereka, tetapi mereka melakukannya dalam bahasa simbolik atau dengan menyembunyikannya. Oleh itu, dari sudut Leo Strauss, aktiviti falsafah adalah sesuatu yang boleh dikurangkan kepada konflik agama dan falsafah dalam dunia Islam, dan secara khusus, tempat yang harus kita cari ialah falsafah politik, pandangan sebenar ahli falsafah. Tetapi hanya ada satu nama yang sesuai untuk isu ini dalam dunia Islam, iaitu Farabi. Seperti mana Henry Corbin cuba melihat
falsafah Islam dengan hanya memfokuskan kepada Suhrawardi. Leo Strauss dan pengikutnya juga cuba mempelajari falsafah Islam dengan mempelajari Farabi. Ini bermakna mengabaikan banyak perkara, iaitu ramai ahli falsafah yang tidak menulis tentang falsafah politik atau yang tidak mempedulikan konflik atau hubungan antara agama dan falsafah. Sekian, terima kasih banyak Tuan. Ini adalah komen yang sangat deskriptif. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Penonton yang dihormati, hari ini beliau bercakap tentang persepsi falsafah Islam pada zaman moden. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.